Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi al-hajj ila baitihil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan, yang berhormat Adun Mengkebang, dan semua tetamu-tetamu, ahli-ahli yang terkuasa, para duyuf muslimat dan juga muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari yang bersejarah ini, iaitulah 3 hari bulan Zulhijjah tahun 1441, kita dapat berkumpul di Dewan Allahyarham Tuan Guru Haji Amr Rahman, yang kita kenali sebagai Tuan Guru kita, pengasas kepada Pondok Sungai Durian ini. Iaitulah pondok ini telah diasas pada tahun 1958, mana sudah 60 tahun lebih. Jadi alhamdulillah, tajuk kita pada kali ini iaitulah lambaian Kaabah. Sebab apa? Sempena dengan kita duduk hari ini musim haji. Sebagaimana yang disebut oleh pengerusi tadi, sepanjang sejarah hidup ini, ana balik daripada belajar dulu tahun 2006 siapa di pondok ni tak ada pergi haji tahun tu sebab visa tutup dah. Daripada 2007 sampailah 2019 kita alhamdulillah pada saat ini kami berada di Makkah Al-Mukarramah. Takdir Allah SWT bila corona mari, maka kita berada di sini pada hari ini. Kita tak tahu apakah di sebalik rahsia ataupun hikmah Allah Ta'ala hantar mari corona kepada kita. Ada perkara-perkara yang kita tak mampu nak buat. Lama dah kita duduk berjuang, nak tutup tempat-tempat maksiat, tak mampu kita nak buat. Atas dunia ni, bukan peringkat Malaysia, bukan peringkat Malaysia, seluruh dunia. Bila corona mari, tutup habis tempat-tempat maksiat. Sebab itu saya teringat ada seorang penceramah Arab, dia tulis satu khutbah, tajuk dia Syukran Corona. Maknanya terima kasih corona. Mu mari tempat maksiat tutup, tempat-tempat pelacuran tutup, tempat-tempat benda-benda yang ni semua tutup, termasuklah masjid orang Islam terpaksa kena tutup. Kita duk mikir juga, tak apalah tempat maksiat tutup, kenapa masjid tutup juga? Jawabnya oleh kerana kecuaian kita. Kita tidak mampu untuk melaksanakan tugas amar makruf, maka Allah Ta'ala kata, aku hantar mari corona, tutup semua sekali. Jadi sekarang ini menjadi tanggungjawab kita, para muslimin, para muslimah sekalian, bagaimana kita supaya kita dapat kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah dengan cara kita kembali kepada Allah, kepada fitrah kita. Jadi alhamdulillah, sepanjang PKP yang pertama, siapa dia ingat tarikh dia? PKP mula-mula bila tarikh? 18 hari bulan 3. Bagi kita orang muslimin, Jumaat yang pertama tidak ada pada 20 hari bulan 3. Sampailah kepada akhir Ramadan, barulah boleh semaya Jumaat 4 orang. Terkanyak tu email, 4 orang semaya Jumaat lagu mana? Kemudian naik pula kepada 12 orang. Ada juga tu email tak semaya Jumaat, dia kata 12 orang bukan Jumaat. Naik kepada 40 di akhir Ramadan, dia kata 40 dah, last sekali. Sekarang ni bolehlah, alhamdulillah, kita di negeri Kelantan di antara yang awal kerajaan kita membenarkan solat Jumaat dengan bilangan ikut keluasan masjid. Kita kata alhamdulillah.
Ada setengah-setengah lagi masih lagi kawal ketat karena mungkin Covid di sana kuat. Baiklah, bila kita kata lambaian Kaabah, apa mana lambaian Kaabah? Mana kita ni pakat lagi Kaabah belakang. Betul tak? Hari ni kita duduk di sini, di kampung kita di Kuala Kerai ni, kita dengan Kaabah dekat kau jauh? Kita dengan Kaabah dekat kau jauh? Jawab dekat. Kalau jauh kata jauh, dekat kata dekat. Siapa dia kata jauh? Kita dekat je dengan Kaabah. Betul tak? Setiap kali kita nak solat, kita hadap mana? Orang jauh tu orang tak semaya. Kelompok muslimat ni jauh lah seminggu sekali. Dalam sebulan ada seminggu dia jauh. Jauh dengan apa? Dengan kiblat solat. Tapi kita tak boleh jauh sebagaimana kata di para ulama. Walaupun kita masjid ditutup, tetapi hati kita dengan masjid tak boleh tutup. Pasal itulah kita bimbang hari ni, masjid dibuka tapi hati pula tak terbuka nak pergi masjid. Berat ke tidak? Ramai lagi ni. Mula-mula masjid dibuka, terkejut ahli atau kawasan masjid, orang tak mari. Bila kita pergi siasat, dia kata, ustaz, kami dah pandai dah jadi tok imam. Jadi kalau kita pergi masjid, isteri dengan anak-anak nak sembahyang dengan siapa? Sedap juga wujud dia. Dia kata tak boleh dalam masa tu. Tok imam dia panggil tok imam interim. Ke zaman PKP ni ada satu jawatan nama dia interim. Dengar dah? Kau tak ingat dah buat ni? Jawatan apa interim? Benda ni tak pernah berlaku dalam sejarah ni. Bila ada orang ni interim, tok imam rumah kita pun interim juga. Tapi lepas pada PKP mari ni, puan-puan kena hambak lelaki pergi masjid maya. Habis dah jawatan tok imam rumah ni. Suruh dia pergi. Kau takut buat demo tak pergi. Suami nak pergi masjid, jangan pergi. Jadi tok imam rumah pandai dah kan? Ni masalah kita. Baiklah. Maknanya kita kata lambaian Kaabah artinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, hubungan kita, kaitan kita dengan Kaabah begitu dekat. Jauh ke dekat? Tadi jawab kata jauh. Nak jawab tanya soalan ni. Lah ni dekat ke jauh? Macam mana dekat? Sebab paling kurang kita akan menghadap ke arah kiblat berapa kali sehari? 5 kali kita menghadap muka kita. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadap muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dengan bumi. Ada orang bukan Islam dia perli. Dia kata, kamu kata kami sembah batu. Puak-puakmu sembah batu juga dia. Kata mana batu? Mekah tu. Mana ada? Itu Kaabah itu mercu tanda. Dia panggil tanda kesatuan umat Islam. Kita bayangkan kalau kita solat tak ada kiblat. Agak-agaknya dalam sebuah rumah, ayuh dia maya kat tu. Mak dia akak jadah, aku nak kat ni. Mari anak pula hafal jadah kat belakang. Ada kesatuan ke tidak? Tidak ada kesatuan umat. Maka Allah kata Allah wahid. Qul huwallahu ahad. Allah Taala esa, tunggal. Nabi seorang ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat satu ke arah Kaabah. Pasal tu penulis-penulis sejarah dia kata Kaabah ni dia duduk di tengah-tengah pusat bumi. Jadi kita duduk di negara Eropah ke negara mana, China, Jepun, kita boleh ngadap ke arah Kaabah. Itu di antara hikmah kenapa Allah Taala pilih bumi yang kering kontang dijadikan mercu tanda masabatan linnas. Allah Taala sebut ja'alallahu al-ka'batal baita masabatan linnas. Allah jadikan Kaabah itu menjadi tempat tumpuan manusia. Kita hari ni tengok Kaabah sentiasa. Buka TV boleh tengok imam solat Zuhur, solat Jumaat, solat tarawih live daripada Mekah. Tu imam teriak Mekah, kita boleh teriak sini. Betul tak? Ada setengah orang ni dia teriak juga. Bila kita tanya dia, pak cik tahu kata imam baca berapa saat ni? Dia kata dia teriak, aku teriak juga. Yang pentingnya dia boleh menjiwai bagaimana suasana imam menangis apabila dia sedang berdoa, bermunajat.
Kan? Kita boleh merasai. Tetapi hati kita tetap dengan lambaian Kaabah, tetap kita nak pergi Mekah. Betul ke tidak? Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam doa Nabi Ibrahim, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia terikat Mekah. Sekali pergi Mekah berapa ribu habis duit? Kalau pergi umrah lah ni 7,000, 8,000 kan harga. Tu kalau pergi seorang, kalau pergi habis anak beranak, balik-balik 70,000 habis. Sekeping satu luk tanah hilang kerana pergi Mekah. Ada ke dengar orang balik-balik Mekah, aku tak segi dah Mekah habis British. Ada bunyi ke? Tak ada dengar. Dengar juga dia tak boleh pergi dah Mekah, tak ada harta. Bukan tak segi, tak boleh nak pergi dah. Sebab apa tak boleh nak pergi? Sebab tu tidak ada bekalan. Tapi dari sudut jiwa memang kita nak pergi. Ada sebuah kitab, dia tulis sejarah haji orang zaman dulu. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, orang zaman dulu nak pergi haji, dia kata zahabuhu mafqud. Ini bahasa Arab kata. Mana tulis Arab tulis zahabuhu mafqud wa audatuhu maulud. Boleh tulis zahabu mafqud, maknanya orang keluar daripada rumah nak pergi haji zaman dulu kira tak jumpa dah. Kita salam dengan di stesen apa ni, di pelabuhan kapal ni, kira assalamualaikum dah lah. Kalau balik kat balik, kalau tak balik pun sekat tu ya. Nak ceritanya perjalanan zaman dulu, orang terpaksa naik kapal laut selama 3 bulan dalam laut. 3 bulan lagi, 3 bulan duduk Mekah, 3 bulan pula balik. Setahun baru sampai pergi haji. Kemudian upgrade sikit. Zaman ayah kita dulu, dia naik kapal yang sudah ada enjin. Berapa bulan? 2 minggu dalam laut. Pasal tu orang dulu tak payah kursus haji, dia kursus atas kapal. Anda ingat lagi arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahman, kalau dia tahu waktu nak pergi Mekah, dia akan cetak buku. Email kita ingat ada, YB kita ingat. Nama kata Al-Luqtah Al-Badi'ah. Cetak buku haji. Dia kata apa? 2 minggu atas kapal, duduk kerja ngeja buat haji. Lah ni tak boleh naik kapal tu tak ada nak buka buku. Dah. Naik pakai kerah selalu tidur. Tak ada nak baca buku. Maka tabur haji suruh kita kursus sebelum kita pergi haji. Kursus sebelum kita pergi haji pasal apa? Sebab tak ada nak baca kata khutbah. Mari zaman kita ni 8 jam naik daripada Kuala Lumpur ke Madinah atau Kuala Lumpur ke mana? Ke Jeddah, 8 jam saja. Masa sungguh dekat. Tetapi kerinduan orang nak pergi haji sama. Dalam sebuah buku dia kata Asyauq wal Hanin ila Baitil Atiq. Rindu nak pergi ke Mekah ni, ada seorang orang pergi Mekah daripada negara China. Dia duduk tawaf. Waktu dia tawaf tu dia duduk menangis, teriak. Dia kata dia syukurlah sampai sini. Sudah dia tawaf, orang lagi tanya, Haji, sejak bila awak mari Mekah? Daripada zaman bila lagi nak sampai Mekah? Dia kata apa? Mu tengok atas kepala aku, warna apa rambut? Orang kata warna putih, ada uban. Dia kata aku keluar daripada negeri aku, tak uban lagi, belum beruban. Keluar daripada negeri dia nak pergi Mekah, sampai Mekah naik uban. Berapa tahu agak-agak dia berjalan nak sampai Mekah. Kita hari ni Masya Allah Tabarakallah, 2-3 tahun tunggu kota haji mengamuk dah. Nah, sampai Mekah pula bah mari lambat mengamuk. Anak kalau jemaah marah-marah, kita kata tuan, kita tunggu bah ni tak sampai naik uban lagi. Nah, baru tunggu 2-3 jam marah dah. Itu dia panggil sikap kita. Boleh senang, nak senang lagi. Maka bila kita kata kita semua nak pergi Mekah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, isteri Nabi nama dia Aisyah. Dengar tuan-tuan, isteri Nabi nama dia Aisyah. Kalau kita tanya soal hari ni, isteri Nabi semua berapa orang? Bunyi ya jawapan, tapi tak derah. Berapa isteri Nabi? 8, 7, 9, 10 jawab. Sorry jawab. Berapa? 9. Lagi? Betul. Tapi ada hak betul lagi. Berapa? Semua isteri dia 11 orang.
Ha. 9 orang tu hak duduk Mekah, hak Madinah. Dia hak duduk di Mekah 2. Sayyidah Khadijah ditanam di perkuburan Ma'la, Mekah. Seorang lagi nama dia Maimunah, dikebumikan di satu tempat. Lepas pada kita nak pergi keluar daripada Tan'im nak pergi Madinah, keluar tengah jalan tu jumpa tempat ada kubur dia Sayyidah Maimunah situ. Hak lain 9 orang semua kubur dia di Madinah Munawwarah. Pasal tu lah orang jawab 9 betul. Sebelah lagi betul. Sebab 9 tu setempat. Jadi salah seorang daripada isteri Nabi nama dia Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, adakah bagi orang perempuan ni jihad? Bolehkah kita nak pergi berjihad? Nak pergi perang juga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tak payah gilah. Jihad orang perempuan ini apa dia? Al-hajjul mabrur. Jihad bagi orang perempuan haji. Tapi kalau kita tak lagi haji nak buat mana? Ni bak ramai dah anak tanya orang. Kita ni pakat nak pergi haji belakang ke tak? Jawab dah. Nak pergi ke tak sih? Nak pergi. Daftar dah ke tak naik haji? Bunyi tak bunyi. Dia beza. Hak pergi daftar boleh buku kuning tu RM2 tu baru daftar akaun haji, akaun tabung haji. Tu bukan boleh pergi haji lagi tu. Kena faham. Orang nak pergi haji dia kena pergi mendaftar naik haji, nama dia. Pergi daftar naik haji baru boleh pergi haji. Itu beza. Lepas tu lagu mana nak daftar? Nanti pejabat tabung haji buka, dia pejabat dia bagi tahu dia saya nak daftar naik haji. Barulah dia daftar masuk dalam senarai orang-orang nak pergi haji. Duit kena ada banyak mana? Paling kurang kena ada dalam tabung haji RM1,300 seorang. Manakala kita ada anak 10, mak ayah 12 ke 10 semua sekali, kita kena bawa 13,000. Boleh daftar semua, ayah, mak, anak baru beranak saat ni boleh daftar juga. Waktu anak pergi daftar anak kita, hak bosu lah ni tu. Nah. Masa tu dah umur berapa tahun? Umur dia 75 tahun baru boleh pergi haji. Umur 75 tahun baru boleh pergi haji. Maknanya siapa dia daftar tahun ni 100 tahun lagi, 80 tahun lagi baru boleh pergi haji. Jadi saya kempen hari ni sekali lagi kepada muslimat semua, balik tengok duit ada ke tak ada 1,300, bawa semua anak-anak pergi daftar haji. Oh, dia kata budak ni tak apa, umur 50 tahun baru dapat pergi haji. Dia comel, umur 50, 60, jangan tua sangat nak pergi haji ni. Haji ni bukan membaca, haji ni pergi buat kerja. Anak duk cek tengok, nak tawaf saja. Kalau kita tawaf ke atas tu lebih kurang dalam 4 km jalan kaki baru siap. Sa'i pula 420 meter pergi, 420 balik. 420 kali 7 berapa? Mana ahli matematik ni? Dekat 3 km. Siapa dia duduk sini jalan kalau kerek klik pula. Naik kereta kita. Nah, pakai grab lalu. Jalan kaki terah. Aku nak saing sekali. Jalan sini pergi kalau kerek. Tu jarak dia. Pasal tu lah dia panggil haji ni kena pergi awal-awal. Orang-orang muda kita pergi haji baru baik. Baiklah. Saya bagi kertas ni nak suruh baca. Boleh lah ke kertas tu? Nak parah? Takut. Kalau tak suruh baca, pakai duk lebit tu kertas. Tahu lepas nak mari ceramah pula haji, ada lagi kertas ni. Buka belakang kertas. Mana tak ada lagi mari. Kita nak baca, nak ijazah hari ni insya-Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok dalam kertas ni. Maaf, sebelum hadis kita pergi pada Al-Quran Karim. Tolong bagi ni. Petugas-petugas kita ni ramai yang belum ada ni, bawa mari sini. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam 10. 10 apa tu? 10 awal bulan Zulhijjah. Hari ni kita duduk hari apa ni? Boleh apa kita duduk ni?
Biar ingat bulan berapa? Bulan 7 dia kata. Kita ni jarang nak ingat bulan-bulan Hijri ni. Betul tak? Kita dia ingat kalau nak menikah anak kat hari raya Cina. Kalau hari mengekah hari raya Keling. Tarik balik. Hari raya depa Bali. Dah. Kalau nak buat kenduri hari Kristian, hari berapa panggil? Christmas. Kenapa kita tidak besarkan hari-hari kebesaran dalam Islam? Mengkahwin bila? Kita kata hari awal Zulhijjah. Comel kata. Hari Maulid Nabi. Hari berapa lagi? Yang penting biar ada hari-hari yang besar dalam sejarah Islam. Itu dia panggil baru hari yang bagus. Maka bila kita duduk di awal bulan Zulhijjah, tanda ni semua para jemaah, awal Zulhijjah dia panggil afdalu ayyamid dunya, hari yang paling afdal dalam dunia. Hari Zulhijjah ni hari apa? Hari yang paling afdal dalam dunia, bukan hari main-main. Hari yang paling baik dalam sejarah dunia. Ingat. Siapa kata? Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada mana-mana hari yang kita beramal ibadat padanya lebih disayangi, disukai oleh Allah Taala lebih daripada hari 10 awal Zulhijjah ini. Hari ini sudah 3 hari berlalu hari Zulhijjah. Ibadat kita meningkat ke tak meningkat? Ibadat kita naik ke tak naik? Ada orang bagi tahu ustaz, bab ibadat ni tak boleh tanya, takut riak. Dah. Tak boleh royak ibadat ni, takut riak. Orang kata molek kalau tak boleh royak. Jangan royak. Cuma yang ana bimbangnya takut tak ada. Duk main sepuas skala juga. Itu rugi kita. Rugi ke tidak? Maka para sahabat bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu hari yang paling baik dalam dunia ini iaitulah hari kita beramal pada 10 awal Zulhijjah. Sahabat mari tanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, walaupun berjihad? Nabi kata walaupun berjihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai', kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dia, dengan harta dia, dengan nyawa dia, dia pergi berperang sabit, dia mati tak balik, orang tu yang kita tak boleh lawan dia. Jadi saya naklah kepada kita semua, apakah agenda-agenda yang patut kita buat sepanjang hari terawal 10 Zulhijjah ini? Apa yang kita nak buat? Supaya kita tahu bahawa hari ini adalah merupakan hari yang terbaik. Jadi jangan kita lara, jangan kita duk leka. Maka dalam senarai ini saya letak ada beberapa amalan yang patut kita buat. Yang pertama sekali tulis itu dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, fa'akthiru fihinna minas tasbih wat tahlil wat takbir, maka hendaklah kita banyak bertasbih, kita banyak bertahlil dan kita banyak bertakbir. Apa dia tasbih, tahlil, takbir? Siapa boleh royak? Tahlil panggil orang yang ngatip. Tak payah nak jamu. Mudah ya. Tasbih mana kita kata subhanallah. Coba kata apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ulang lagi. Sekali lagi. Alhamdulillah. Ingat belakor. Kau ada hak tak ingat? Kalau ada hak tak ingat, kita ajar pak gelak lagi. Tak ada siapa tak ingat dah. Kau tak ingat angkat tangan nak tengok. Dia kata ustaz, ingat dah zikir ni. Berapa tempat dah anak pergi bila ajar zikir ni? Dia kata ingat kena ajar hak mana. Dia jebeh, dia kata ingat dah ni. Sedap ayat dia. Tapi kalau soalan yang kedua mari, hak tak ingatnya berapa dia? Hak tak ingatnya berapa? Nak berzikir. Betul tak? Pasal apa tak ingat? Ini mari soalan yang ketiga. Kenapa tak ingat? Jawab molek nak dengar ni. YB kita nak dengar ni. Pasal apa tak ingat? Lorak. Lagi? Sibuk. Lagi? Dia masalah kita je.
Zikir ni boleh kita buat dalam semua keadaan. Kita tengah duduk berjalan, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Duduk atas kereta, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Duduk dapur, duduk jemur air. Sambil-sambil kita orang kampung duduk menoreh. Baru ni kita tanya, ada seorang makcik tu dia kata dia boleh menoreh satu hari 400 batang pokok getah. Betul? Kau ada takut banyak lagi sini. Siapa dia hok banyak pada tu? Hok 500 batang ada tak? Tak saya ngaku takut orang kata dia kaya. Banyak batang getah. Nak kaya setara mana menggodok mai serih batang getah. 500 ada 500. Ada. Ni mak kita kata 500. Setiap kali kita sorang, sekali kita serih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maknanya setiap pagi kita boleh berapa kali? 400. Kalau 500 batang pokok, 500. Kaya tak kaya kita? Ni dok belah-belah norih, belah-belah ngepek. Bahasa Penatang getah tua. Susu tu apa nak ada ni. Buat apuk boleh lah. Getah ngamuk juga kita duk ngepek dia. Acu ngepek kau orang, marah tak marah kita? Marah. Tapi kalau sambil-sambil kita duk sengih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi awet muda batang getah kita. Tubik susu tak ada taurih lagi sebab dia suka kita dengar, dia dengar kalimah Allah. Kita yang kata semua makhluk ni atas dunia ni jadi saksi pada kita belaka. Batang pokok, kayu, batu, pasir. Kalau kita berzikir, kita bertakbir, semua jadi saksi untuk pihak kita. Ingat, di akhirat esok semua benda akan jadi saksi. Jadi saksi di pihak Allah. Ya Rabbi, saya saksi pada hari sekian orang ni berzikir bawah pokok. Pokok jadi saksi. Maka kita kena ambil peluang yang besar. Paling kurang, anak kata paling kurang, kita kena letak dalam kepala kita, kita nak berzikir 4 kali ni, berapa ratus kali? Atau jawab nak dengar, berapa ratus kali? Tak sirata ni. Anak teh dah. Zikir ni 100 kali, masa dia 5 minit saja. Kalau orang gia 5, hok gia laju automatik 3 minit. Kita ambil 5 minit. Terus apa ni? Ambil tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. 5 minit cukup 100 kali. Kalau kita ambil 500 kali baru 25 minit. Lama ke sikit? 25 minit. Mana cikgu matematik? Sehari ada 24 jam. Ni, satu hari apa jam dah? 24 jam. 24 jam kali dengan 60 minit, 60 kali 24. Berapa? Tak kita ada token seorang habis sini. Berapa? Dengar bunyi. 60 minit kali 24 jam. 1440 minit tu hari kita. Takkanlah 25 minit nak ambil masa untuk zikir, tak ada. Sedangkan kita boleh main WhatsApp. Ni kita ni ada belakang ni dipanggil mazhab baru dunia lah ni. Satu mazhab nama dia mazhab Wasafi. Jadi ahli kau tak lagi? Tak lagi? Siapa dia kata tak lagi? Tak lagi dah. Oh, alam sombak telefon tu gerut saja. Habis gambar dia jumpa buh belakang dalam tu, tak tahu apa. Baca dak pakai puh. Kita boleh baca WhatsApp berjajar tapi tak boleh nak baca zikir, tak boleh. Kita kata ini sangat rugi. Maka 10 hari terawal ini kita kempen para muslimat sekalian. Yang pertama sekali kita berzikir banyak-banyak. Zikir tak ada limit. Dia panggil unlimited. Saya tak boleh semaya ni ustaz. Siapa dia kata semaya tak boleh zikir? Ada kata orang tak boleh zikir, orang malas ya. Betul tak? Oh, kalau tak boleh semaya, boleh berzikir. Bahkan zikir pagi petang, walaupun ada ayat kursi, ada 3 kul, kita boleh baca. Sebab itu sudah dianggap zikir. Sebab Nabi kata apa? Siapa dia baca ayat kursi, syaitan tak kacau kita. Maka sekurang-kurang tanda, sekurang-kurang kita kena baca ayat kursi satu hari satu malam 8 kali.
Cukup tak cukup kita 8 kali? Tak cukup. Pasal apa tak cukup? Sebab apa tak cukup? Sebab tak baca. Tu ya, salah. Tak ada kelah ya. Kalau baca cukup. Paling kurang kita kena baca tanda 5 kali setiap kali lepas solat. Lepas tu waktu pagi sekali, petang sekali, nak tidur sekali. InsyaAllah siapa dia beramal dengan zikir ni, syaitan tak kacau dia. Kalau ada tali-tali hitam gaduh-gaduh rumah tu, dia panggil tali apa tu? Tali azimah. Dia klik cabut lah kau. Pada dengan ayat kursi je. Dengan amanah Rasul, dengan 3 kul, sudah cukup. Yang kedua, kita kena jaga solat. Sekarang ni alhamdulillah dah, solat kita jaga. Semaya sunat jaga atau tak jaga? Semaya sunat. Baik. Hak kita jaga sungguh maya sunat ke apa? Sunat qabliyah ba'diyah. Dia panggil sunat rawatib. Jaga atau tak jaga? Belum subuh maya. Berapa rakaat? 2. Lepas subuh? Takut jaga juga ni. Mengko naik semangat dia kena ceramah dah. Lepas subuh kita jaga dah, tak ada lepas subuh. Jangan salah buat. Dia kata ustaz kau ya ada mari. Ustaz mana kau ya ada? Baik. Selepas belum zuhur berapa rakaat? Dengan molek. Belum zuhur berapa? 4 rakaat. Bagus. Lepas zuhur 2. Lepas asar tak ada pula. Lepas maghrib 2, lepas isya 2. Dalam sebuah hadis yang sahih, tanda hadis. Diriwayat oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Berapa rakaat? 12. Ini dipanggil sunat rawatib yang muakkad. 2 belum subuh, 2 4 belum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isya, 12 rakaat. Allah Taala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak ke tak sih? Jangan jawab dengan mulut, jawab dengan rakaat. Kalau jawab dengan mulut, nak berlaku apa ni? Betul tak? Nak. Maya? Tak. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Kena jaga 12 rakaat ni. Jangan tinggal. Tapi ada hak jawapan tadi, zuhur, lepas zuhur 4 rakaat. Kan? Siapa jawab ni? Betul tu. Ada hadis lain. Mana 2 hak package, hak 12 ni, 2 lagi tu tambahan. Jadi kalau kita buat 2 belum zuhur, 4 belum zuhur, ada hadis lain kata, siapa dia jaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, Allah Ta'ala haramkan daripada dia disentuh oleh api neraka. Besar ke tidak? Sama juga dengan hadis 4 rakaat sebelum asar. Walaupun dia tak masuk dalam pakej 12 rakaat, tetapi dia juga termasuk dalam solat sunat yang tersendiri yang kita kena buat. Boleh? Baik. Satu lagi solat sunat yang kita tak boleh tinggal, nama dia solat witir. Jaga tak jaga solat witir? Solat witir ni maya bila Lepas isya. Betul. Lepas kita solat isya, kita semaya sunat ba'diyah isya, boleh je solat witir. Kalau rasa, tapi yang terbaiknya solat witir ni ada 3 darjah. Yang paling awal lepas semaya isya. Darjat yang kedua, kita semaya belum tidur. Darjat yang nombor 1, semaya lepas tidur. Dia panggil semaya tahajud. Akhir nak subuh dah, kita semaya witir. Itu yang terbaik. Tapi kalau kata saya ni kalau tidur mampu, dia panggil tidur mampu. Ada? Tidur mampu ke tidur mati? Orang Kelantan mampu ya dah. Bahasa mampu ni tadi. Tidur mampu ke mati, tidur tak sedar. Baik kita semaya, belum tidur. Belum tidur pun tak ada ustaz main dengan anak ramah ni. Dah. Ya belah-belah oleh anak di rumah. Tak gitu kena berlaku. Kita semaya lepas isya. Jangan tak solat. Sebab kata di para ulama, di antara isya dengan subuh ada lebih kurang 10 jam panjang masa, ataupun 8 jam 9 jam. Tak okeylah nak semaya 3 rakaat tak boleh. Malu kita ke Tuhan. Malu ke tidak? Biar ada. Satu lagi solat sunat, dia panggil solat sunat syukur, nama dia solat duha.
Boleh tak kita semaya duha? Boleh. Insya-Allah kita semaya duha berapa rakaat yang kita nak. Baiklah para muslimat dan juga muslimin sekalian, sempena dengan kita tak boleh pergi haji. Nak pergi tak boleh pergi haji. Pasal apa tak boleh pergi? Orang yang ada kota dah Covid mari. Orang yang tak daftar lagi memang tak boleh pergi pun. Betul tak? Ataupun yang sudah mendaftar belum dapat kota, sabar. InsyaAllah anak akan bagi beberapa senarai amalan-amalan yang boleh pahala haji. Nak ke tak sih? Nak? Nak kena buat. Jangan hanggup saja. Dia panggil hanggup pokok, tak sih kita. Pokok ke apa beri hanggup? Pokok ni kalau bahasa Malaysia ni apa dia? Mengkarung. Mengkarung nama dia. Yalah. Karung lah. Pokok ni hok tukar-tukar warna ni. Pokok lah tulis pokok gitu saya. Maksudnya mengkarung dah. Mengkarung betul tak? Bahasa Malaysia mengkarung. Kita orang kapur ni kalau karung tu lah aduh hunggar masuk air orang tu. Lah air tu. Bukan hok tu. Jadi baik. Tanda. Tulis. Lepas ni kita tanya sorang-sorang. Kena jawab, tak boleh jawab, tak boleh balik. Bila kita orang pergi haji belakang, kita rasa nak pergi haji ke tidak? Nak pergi. Maka kita kena letak keazaman yang tinggi. Dia panggil niat yang tinggi, kita nak pergi haji. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita dalam perjalanan nak pergi ke Tabuk, balik pergi Tabuk. Pergi Tabuk ni jauh. Jarak dia daripada Madinah dengan jalan lebuh raya ni 700 km. Jalan balik. Bila Nabi balik, Nabi bagi tahu kepada para sahabat, ada di kalangan hamba Allah Taala sahabat-sahabat kita duduk di Madinah. Tapi kita berjalan tengah panas ke, tengah hujan ke, kita duduk tengah panas ke, kita pergi ke, pahala dia sekali dengan kita. Sahabat-sahabat kejut, ya Rasulullah, mereka duduk di Madinah, boleh pahala kita pergi pergi sekali? Nabi kata, na'am. Habasahumul uzur, mereka tak dapat pergi kerana penguzuran. Maka di sini kata di para ulama, siapa dia meletakkan niat yang baik, memang dia nak buat sungguh, memang dia nak pergi sengati, dia nak pergi lambayang Kaabah sungguh, nak pergi Mekah sungguh, nah, dia sudah mendaftar, dia sudah ada keazaman yang baik, dia sudah maknanya persiapan sudah ada tapi tak dapat pergi, maka orang ni boleh pahala haji walaupun kita duduk di rumah kita. Suka tak suka kita? Kita kena betul niat kita. Ada satu lagi hadis lagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berniat nak mati syahid, biasanya orang lelaki dan orang perempuan tak lagi perang. Nah, kita syahid rumah kita ya. Allah Ta'ala akan sampaikan hajat dia walaupun pahala syahid, walaupun dia mati di atas tikar di rumah dia. Itu dia panggil kelebihan niat yang baik. Jadi kita kena niat molek. Boleh tak boleh kita niat nak pergi haji? Tengok orang pergi haji, kita niat nak pergi haji juga boleh. Biasanya kita ni lagu lain. Kelih orang pergi haji dia mari sengih. Jangan lupa wasbih. Tidak usah gitu kan? Jumpa tuduh comel-comel tu. Jangan lupa bela-bela sedekah 10 ya. Bukan sedekah lagi tu, ngiri orang panggil lagi tu. Sedekah ni orang beri tak pasal apa-apa. Dah, Allah bitih. Ambil lah bitih tu 50 ni. Faham? Kalau jumpa tu kai tuduh somen, buat klik. Tu tidak sedekah orang tu kiri. Baik pergi beli kedai tuduh lalu sini. Nah. Kita orang nak pergi haji, kita kena tengok orang nak pergi haji, biar kita bersemangat juga nak pergi. Dan kita jangan lupa kita berpesan kepada mereka, iaitulah doakan kami. Suruh doa. Sebab orang haji dulu di Arafah, Allah SWT akan mustajabkan doa orang haji dan doa yang diminta oleh jemaah haji kepada kita. Tahun ni walaupun tak ada orang haji, tak ada, kajian Saudi benarkan orang pergi haji tahun ni seramai 10,000 sahaja. Itu pun capuk-capuk, ada kata 1,000 orang ni, 1,000 orang luar, macam-macam. Dia kata 10,000 boleh pergi haji. Ramai mana? Kita orang Malaysia saja pergi haji dulu sebanyak dekat dengan 40,000.
Tahun ni seluruh dunia tu 1000 ribu. Dia nak jaga kerana penyakit Covid ni bahaya. Ya, penyakit corona nama dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ingat tak yang pertama apa dia? Yang pertama, niat dengan baik. Yang kedua, kalau kita nak pergi masjid, saya tak tahulah. Musim PKP ni orang Muslim tak boleh pergi masjid apa? Boleh tak? Benar. Setengah tepat masjid kita ni boleh sama. Bila kita nak pergi masjid, kalau muslimat tak boleh pergi pun, suami nak pergi masjid, anak-anak suruh dia bersiap sedia ambil wuduk di rumah. Ambil air maya siap-siap. Pakai baju comel-comel. Suruh dia gosok gigi siap-siap. Kalau nampak ada lagi dia kotak dalam poket tu, buat tu lepas. Jangan duduk atas mutu des batang lagi nak pergi masjid. Jangan bui. Sebab apa? Dengar Nabi kata. Dalam hadis diriwayat oleh Abu Daud, Nabi kata, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Siapa dia keluar daripada rumahnya dalam keadaan bersuci, bersih, ambil wuduk, mandi siap-siap, gosok gigi siap, pakai baju comel, dia keluar nak pergi semaya fardu salatin maktubatin, kana fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Kata Nabi, pahala dia seperti pahala haji orang yang pakai ihram. Besar kata tidak pahala? Ingat boleh. Ni enggak, lambat pula nak gigi. Ambil air maya masjid lah. Mak dia, isteri suruh ambil air maya rumah siap-siap. Sebab kita keluar daripada rumah kita berjalan pergi solat, balik ke rumah, semua pakai pergi mari tu ditulis pahala haji. Macam orang pahala pergi haji, keluar pergi haji, besar tak besar pahala. Dua. Yang ketiga, siapa dia pergi masjid untuk belajar. Dia kata, "Ustaz tak buat masjid hari ni." Hari ni kita buat dewan pasal muslimat ni ada yang tak boleh masuk masjid. Sesuai dengan dia buat di mana? Buat di dewan. Nah, pasal itulah kuliah muslimat orang suka buat di dewan. Buat di balai raya, buat di markas. Senang orang perempuan. Mazhab kita pula Syafi'i, orang perempuan haid tak boleh masuk masjid. Kebetulan pula anak murid boleh. Ustazah tak boleh masuk masjid. Duduk tangga dia atas peka lagi. Payahlah gitu dah. Tapi kalau orang boleh pergi masjid, apa kelebihan dia? Tanda. Dia kata, "Man ghada ilal masjidi," dalam hadis ni. Siapa dia keluar pergi masjid, tujuan dia nak pergi belajar ataupun nak pergi mengajar. Nak pergi belajar atau nak pergi mengajar, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Maka dia boleh pahala haji yang sempurna haji dia. Masya Allah. Hadis ini diriwayat Tabarani dan lain-lain. Hadis yang awal tadi, yang kedua tadi hadis riwayat Abu Daud. Baik. Berapa dah kita ni? 3 dah. Tengok. Tak ada habis kuliah lagi tu, tak tahu bilangnya dah. Learning yang keempat. Yang kelima dah. 5 ke 4. Tukar habis dah lah dia. Yang keempat, tanda. Siapa dia lepas maya? Setiap kali dia lepas solat, kita kata astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Kita baca ayat kursi. Ingat tadi, baca ayat kursi setiap kali lepas solat. Dan jangan lupa baca subhanallah 33 kali. Lagi? Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Cerita dia dalam Bukhari, orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi, dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Orang-orang kaya ambil belaka dah pahala. Dia pergi haji, dia pergi puasa, dia pergi, dalam riwayat Abu Daud kata ni, dia pergi haji. Riwayat Imam Ahmad, wa yahujun. Dia pergi haji. Kami tak boleh pergi haji, tak ada duit. Nabi berkata, "Tak apa. Aku ajar kepada kamu bacaan zikir ni, kalau kamu baca, mu boleh mengatasi pahala-pahala haji, maya, sedekah, boleh. Walaupun kamu orang miskin." Nak kata nak kita? Nak lah, bagi free. Nabi kata setiap kali lepas solat, mu baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar.
Allah, Nabi kata sabar, kamu akan mendahului orang-orang lain. Baik. Kitanya baca, kau tak ada baca lepas mayat-mayat. Tak ada rasa semua kalau tanya pak gini kan. Baca ke tak? Alhamdulillah kalau baca. Kalau tak baca kena baca pas ni. Rugi tak baca. Bila kita baca, kita dapat meraih pahala yang banyak. Walaupun tak pergi haji, duduk sini. Tapi pahala boleh, kena pergi haji juga. Lepas maya baca. Dia kata saya baca kalau Tok Email baca. Ni ada masalah kita dengan Tok Email. Nah. Setengah-setengah imam dia logat kelang kabut, ada ceramah kau, ada kuliah kau. Dia tak baca. Kita tak sorry kau. Imam baca kau, tak baca kau, kita solat di rumah sendiri kau, kita baca. Setiap kali lepas maya subhanallah 33 ni baca semua. Ayat kursi baca. 3 qul baca. Sekali lagi kita kena baca zikir ni bila waktu nak tidur. Waktu nak tidur, bila-bila duduk betul patah-patah tu baca dah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, baca. Itu dah weh, ini kau salah. Amalan ni kena widah. Satu hari Fatimah. Kenapa Fatimah? Bukan Hajah Fatimah. Fatimah anak Nabi radhiyallahu anha. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata Rasulullah, tangan dia pergi jumpa Nabi tapi jumpa dengan mak tiri dia. Dia kata tangan dia ni kerah dah. Duk kisah gando. Zaman dulu bukan gando apa kita ni beli hot tepek, beli apa ni? Acuh dah. Kena kisah gando. Nak tumbuk awah dengan tumbuk. Dengan kita pakai pecik belakang. Beli-beli pecik pun tak apa rajin juga. Dalilnya laku juga pasal malam. Nah. Jangan marahlah ustaz weh. Lorak zaman kita ni. Nah. Nak pergi dengar ceramah lagi, nak menanuk lagi. Oh tak salah beli ke malam. Dia ngadu, dia kata tangan dia kerah dah. Ke batu dah kata nak. Patu boleh ke tidak? Dia nak Nabi SAW beri pada dia seorang hamba pembantu rumah. Hamba kalau kita nak amah lah orang panggil bibi. Nabi pun balik. Tengah malam Nabi pergi Fatimah dengan Sayyidina Ali nak tidur dah. Nabi pergi duduk dekat, duduk celah. Anak natu dia kata, "Hei, anak anda berdua, nak ke tidak ayah anda nak bagi hadiah kepada kamu, khairun lakuma min khadim, lebih baik daripada aku beri khadam pada kamu. Nak kata sih? Mana agak-agak kita? Kita pergi minta projek lain, orang nak bihak lain. Nak kata sih? Nabi kata lebih baik daripada khadam. Kita kata mestilah nak, betul tak? Maka Nabi kita ajak. Kalau nak tidur, membaca ni. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Sehingga ulama menamakan dia panggil zikir Fatimah untuk menguatkan suri rumah buat kerja. Kalau sekolah letih, letih kerja rumah. Tak baca zikir ni. Zikir terapi ni panggil ni, terapi suri rumah. Nak kata dia. Patut suami baca juga. Kena suruh baca juga lah baru dia rajin nak nyipen ni kok. Patut gelas putih pun tak. Cara nak minum air. Masalah orang perempuan ni dia suka baca jumpa hadis palsu. Jangan tulis dah. Nak cerita hadis. Ada hadis palsu kata mana-mana orang perempuan beri minum air kepada suami dia, sekali beri minum segelas lebih baik daripada dia puasa sunat setahun. Dengar dah hadis. Tak dengar lagi, patut tak apa minum air kata lelaki puas minta tak boleh minum. 3 kali minta baru sampai air. Jangan percaya hadis ni, hadis palsu dia panggil. Allah, kalau dia dengar hadis ni kok tok laki kelik tunggu tangga cari air, bang. Air sejuk dia baru kelik panas. Lepas kahwin tu siap masuk tandah ke apa siap, mari air teh pula. Kena 3 gelas 3 tahun tak payah puasa sunat. Tidak perlu. Baik, kita nak habis itu je kita. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Pada yang terakhir asar ni. Iaitulah siapa dia solat subuh berjamaah. Ni berjamaah ni masjid. Zaman PKP dulu boleh tak mai subuh di rumah? Kata insya-Allah boleh sebab tak nak pergi masjid. Siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia tunggu di masjid jangan keluar sampai naik matahari. Syuruk, dalam kalender tulis syuruk. Syuruk kita pukul 7, kita kena tunggu 15 minit paling kurang. Dalam kalender tulis 28 minit.
Tapi anak cek dengan ahli falak kata 15 minit. Maknanya kalau syuruk pukul 7, kita tambah 15 minit, lepas tu kita pun semaya 2 rakaat. Boleh pahala ke apa? Pahala ke apa boleh? Nabi kata Allah Ta'ala akan tulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali sempurna. Nak ke tak sih? Allah, banyak lagi lah pahala-pahala haji ni. Seorang ulama nama dia Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala. Hasan Basri ni ulama tabi'in. Dia kata apa? Kalau seorang tu pergi rumah mak dia, pergi makan malam rumah mak, kita pergi bawa bekalan makan dengan mak, menyukakan hati ibu, aku lebih suka daripada dia pergi Mekah buat haji sunat. Lah ni ada mak ke tak ada? Hak mana ada? Hak mana ada lagi pergi? Kalau mak mati dah, pergi mak mertua. Kita pergi makan dengan orang tua ni, kita pergi makan dengan dia. Ni dak dia telefon mak, kita nak pergi makan dengan mak. Terbalik pula. Tapi ada setengah mak tu, ni setengah mak kita ni, dia minat masak dah. Tak apa, silakan. Ajak anak-anak mari. Maknanya kita boleh menggembirakan hati ibu kita tu. Kata Hasan Basri, lebih baik daripada mu pergi haji sunat. Berapa haji kita boleh ambil? Nak boleh ke gaya haji ni? Berapa haji boleh? Malam ni pergi mak, malam esok mak dah. Boleh ke tak boleh? Kita semua ni mak belakang dah ni. Tunggu anak besar, anak tua nak jadi nenek. Suka tak suka kalau anak mari rumah? Suka? Kita juga demikian juga. Mak ayah kita suka kalau kita boleh pergi rumah dia. Kita kata alhamdulillah pada jemaah sekalian. Yang terakhir sekali yang saya nak kempen, satu lagi, iaitulah berpuasa kita pada hari Arafah. Bila hari Arafah? Hari Khamis ni. Jangan tukar hari. Hari Arafah tu hari Khamis ni. Alhamdulillah, tahun ni 1441, Arafah Mekah dengan Arafah sini sama-sama hari Khamis. Kalau KJL Saudi istihar sama, lega semua. Kalau beza, dia duduk Arafah kita sini ke dia, banyak lalu. Orang panggil, banyak soalan akan tanya, Ustaz, kita nak puasa hari Arafah ni, ingat ikut Mekah ke ikut Malaysia? Oh, soalan tu lah ya tanya. Kita kata ikut Malaysia, kita duduk sini. Dia kita tanya ustazah dia pula. Ustazah kata, mana ada Arafah Malaysia, Mekah? Tanya mari, raya tak dia puasa. Berlaku tak berlaku lagi tu? Dia panggil raya tak dia puasa. Pasal apa raya tak dia puasa? Banyak bertanya, jadi lembu Bani Israel kita. Tahu lembu Bani Israel? Lembu Bani Israel dia tanya mari, akhir kali sudah dengan begitu ya. Ini bahaya kita ni. Baiklah para jemaah sekalian. Alhamdulillah, itulah di antara motivasi kita. Jadi kena pakat puasa pula. Hak mana boleh puasa? Yang tak uzur, kalau kita tak boleh puasa apa? Minta suami, anak-anak tolong berpuasa pada hari Arafah, besar pahala. Nabi kata apa? Ahtasibu ala Allah, aku mengharapkan Allah Ta'ala beri pahala 2 kali, 2 tahun pahala kita puasa hari Arafah. Jadi belum hari Arafah tu ada lagi hari lain, hari Isnin depan kita boleh puasa. Ni ada ibu-ibu muslimat kita tanya, boleh kalau saya nak puasa semua sekali daripada 1 Zulhijjah sampai ke hari 10, hari 9? Kita kata tak ada masalah. Hari 10 tak boleh. Hari 10 ada satu lagi ibadat besar yang kita kena buat, iaitulah ibadat korban. Kena buat satu rumah biar ada satu korban, insya-Allah. Cari korban. Tak ada mahal, cari orang murah. Tak boleh kambing, lembu. Satu bahagian lah. Sebab kambing tu mungkin mahal pada lembu. Bahagian. Tak boleh lembu, gapo-gapo boleh unta lagi bagus. Baiklah, itu jadilah kita kata lambaian Kaabahnya. Kita nak suruh hati kita ni, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati manusia ni terikat dengan Mekah. Mana ada orang tak sayang ke Mekah? Orang yang tak pergi pun sayang juga. Kecuali orang-orang yang hati dia keras, dia tak berminat langsung dengan Mekah, maka itu kita rasa di luar daripada kira-kira yang kita nak buat. Baiklah, ingat tak ingat berapa perkara boleh pahala haji? Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, pergi ngaji di masjid. Yang ketiga, kalau nak pergi masjid, berwuduk di rumah siap-siap. Yang keempat, zikir lepas solat. Yang kelima, pergi semaya subuh, tunggu sampai duha,
Semaya sunat 2 rakaat boleh pahala. Haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna 3 kali. Kalau tak sel lagi rugi. Maka kesimpulan kitanya, pengisian dalam 10 hari awal Zulhijjah ni, yang pertama sekali kita kena banyak semaya sunat. Kita kena perbanyak puasa sunat. Kita kena banyak zikir, baca Quran, sedekah, ziarah keluarga, menggembirakan ibu bapa yang masih ada. Kita kata itulah di antara amalan. Dan jangan lupa khususnya kita puasa pada hari Arafah. Dan hari Arafah ni boleh tak boleh kalau kita bermunajat? Jawabnya boleh. Sebab hari Arafah tu hari 9 Zulhijjah yang besar pahalanya, kedudukan di sisi Allah Taala, maka kita bermunajat. Sambil kita berpuasa kita berdoa. Apa doa yang kita nak buat? Di antara doa yang pertama sekali, tanda apa kita nak minta. Yang pertama kita minta Allah Taala beri kepada kita ni beriman pada Allah, sehingga kita mati husnul khatimah. Yang kedua kita minta sihat wal afiat, kan? Jauh daripada COVID, daripada corona ni jauh. Yang ketiga kita minta Allah Taala hilangkan penyakit ni. Penyakit corona ni bahaya juga ni, kan? Yang keempat kita minta Allah Taala beri kepada kita perpaduan umat Islam, sehingga kita boleh laksanakan undang-undang Islam dalam negara kita ni, insya-Allah. Dia panggil nak, kita bukan nak buat hudud orang besar-besar tu. Nak pindah sikit, nama dia RU. Tahu RU? Apa dia RU ni? Makcik-makcik lama tak dengar ceramah ni. RUU tu lah. Orang kata RU ni, kan? Supaya orang pergi masjid ni. Kata apa nak pergi masjid ni ada sup. Kita kata sup ke apa pula? Rupanya SOP tu dia baca sup. Nak kata apa nak dia? Ada sup dia kata di masjid ni. Payah. RUU ni nak pindah sikit undang-undang supaya nampak kemah. Tapi ada juga sebahagian anak orang Islam tak suka menggelabah. Jadi kita doakan supaya terlaksana undang-undang syariah ni, biar tinggi darjat kita dah. Ni kita orang manu mabuk, mati orang diri, berapa tahu ya. Hak si mati pula, bini jadi janda, anak jadi yatim, tak ada apa-apa bayar pampasan. Jadi mudah-mudahan kita doakan supaya Allah Taala beri kepada kita yang terbaik. InsyaAllah dengan adanya kesatuan ummah, perpaduan kita ni menyebabkan Islam kita boleh naik. Kedudukan Islam tu tinggi, agama Allah, tapi kita umat Islam mendapat kedudukan yang baik, insyaAllah dalam negara yang ditulis sebagai Islam agama persekutuan ini, insyaAllah. Sekian, aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.